lah. Kalau semualah billionaire yang macam ni, peniaga, usahawan apa, Mencontohi sikap macam ni, senang. Ya, Oh, letih sangat tu. itulah. Semua orang letih ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Imran Selamat Channel. Kali ni kita mood letih Betul. lepas tu sedih. Sebelum kita mula, apa? Biasa. Sebelum kita mula, Kita ingin untuk subscribe dan okay. like video channel Imran Selamat ni. Tekan butang loceng untuk kita dapatkan video-video terbaru daripada channel Imran Selamat. Ya, betul. Okey. Jadi minggu ni apa cerita kita, Ustaz? Saya rasa kita semua masih lagi dalam keletihan. Ya, betul. Misi-misi bantuan banjir kali ni berlaku di negeri Selangor. Ya. Lain daripada yang Sebelum ni kita banyak keluar ke Pantai Timur, Kedah. Kedah. Ya, pernah ingat 2-3 tahun lepas, apa nama 4 tahun, berapa tahun lepas lah, pernah pergi Pahang kan. Ya. Kita pernah bantu Pahang. Rumah dia banjir, dahsyat banjir. Banjir Kali Pahang, ni- banjir Kelantan. Kali ni berlaku di negeri kita Ya, betul. dan Situasi yang sama, Ustaz. ya. Macam mana yang berlaku di Kelantan tu, Ya, sama dia pun tak jangka. Selangor di Dan- ibu negeri pula tu. Dan dalam suasana ini Ya. kita masih lagi diminta untuk react beberapa video yang berkaitan banjir juga. Ya. Rasa penting kat juga. Ia penting untuk kita ulas sebab orang tanya. Betul. Baru ni Kaitan pun dengan hukum lah. masa kita dalam misi bantuan pun orang tanya apa hukumnya Ustaz. Kita ada orang dia pecah masuk kedai, ambil makanan. Kemudian kalau ada bantuan-bantuan yang datang daripada orang bukan Islam berupa makanan tu halal atau tidak. Ini dari isu-isu yang berlaku lah. Ya. Mari kita boleh tengok. Jom, video yang pertama. Okey, saya nak share satu benda. Baru-baru ni ada isu, mereka yang bukan beragama Islam masak, bawa dekat kawasan banjir, and orang yang beragama Islam, dia orang tanya halal ke haram, and dia orang tak nak ambil makanan daripada orang India and China. Saya nak tanya kat sini, waktu darurat macam ni, korang still nak tanya pasal halal and haram ke? And orang yang tinggal kat Malaysia, of course dia orang tahu pasal halal and haram. Okey? Tahu tak betapa susahnya volunteer yang hantar kat korang makanan tu, tak makan, tak minum, cari dana, penat masak, naik bot, pass one by one, semata-mata tak nak korang mati kelaparan, tahu tak? And yang tanya pasal halal and haram ni, korang tengok kan kat Maidin tu, diorang pecahkan Maidin. Tahu kenapa? Sebab darurat. Lapar. Korang boleh lagi tanya pasal halal and haram. And I nak tanya yang pecahkan Maidin tu halal ke? And then, kalau you all tengok, Malaysia ni, ramai yang tak kahwin, bebas pegang tangan lelaki dengan perempuan. Itu halal ke? Korang tengok, korang tak tegur pun? Haram lah, korang tak kahwin lagi. Mana boleh korang sentuh-sentuh tangan macam ni? Tak ada kan? Betul ke tak? So, masih lagi banyak benda yang halal and haram yang korang boleh tengok Tapi time darurat macam ni, tolong please lah, respect dekat orang-orang yang hantar korang makanan tu. Salah satu yang volunteer yang hantar makanan tu kawan saya, dia heart patient dia tak makan betul-betul pun. Dia hantar korang makan sampai tak makan. Risau tau tak keluarga dia. Dia tak makan ubat. Korang boleh tak appreciate orang yang hantar korang makanan? Jangan hina dia orang. Please. Okey. Macam mana Ustaz dari segi pandangan sudut agama tu Ustaz? Pertama saya nak sebut tentang darurat atau daruriyat dalam maqasid. Dia paling tinggi adalah hifzuddin, jaga agama. Itu pun ada perbahasan mengenainya. Bawah daripada hifzuddin adalah hifzun nafs. Maknanya jaga nyawa ni tinggilah. Ya. Lepas jaga nyawa baru dia pergi pada hifzul aql, jaga akal. Lepas tu dia pergi pada hifzul ird, jaga maruah atau keturunan, nasab.
Bawah lagi hifzul mal, jaga harta. Dalam syariat Islam dia turutan dia macam tu. Kalau bertembung antara agama dengan nyawa, dulukan agama. Okey, kalau bertembung antara nyawa dengan akal, dulukan nyawa. Kalau bertembung antara akal dengan maruah, kita dulukan akal. Kalau bertembung pula kepentingan maruah dengan harta, kita kena dulukan maruah. Okey, perbahasan tu panjang. Itu bukan fokus kita kali ni. Jadi, nyawa ni antara kedudukan yang penting untuk dijaga oleh seorang Muslim. Kalau makanan itu menjadi penyebab untuk kelangsungan nyawa, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengharamkan makanan dalam Quran sekalipun, antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama harrama 'alaikumul maitah wad dam walahmul khinzir wama uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Ni ayat, salah satu ayat dalam Quran, surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah ayat 173. Boleh rujuk dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang membawa maksud yang sama. Apa maksud ayat ni? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hanya diharamkan kepada kamu bangkai. Bangkai ni mana binatang yang mati tak disembelih. Okey, darah. Yang ketiga daging khinzir, daging babi. Ya, dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Okey. Kemudian di hujung ayat tu Allah kata faman ittara ghaira baghi wala 'adin. Siapa yang terpaksa dalam keadaan terdesak, ya, dia bukan cari masalah tu, dia bukan saja nak makan makanan haram, ya, ghaira baghin, dia tidak melampau, wala 'adin, dia bukan nak cari makanan tu. Maknanya senang ceritanya bukan dia nak makan, tapi dalam keadaan terpaksa, maka Allah Taala menyatakan fala ithma alaih, tak berdosa. Okey, berdasarkan ayat Quran ni, maka para ulama membuat kaedah yang semua orang pun tahu. Saya rasa orang tak mengaji agama pun tahu. Ad-darurah tubihul mahzurah. Keadaan yang terdesak membolehkan perkara yang dilarang. Kalau sebelumnya Allah larang makan bangkai dalam keadaan darurat, terpaksa makanlah kalau untuk jaga nyawa. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah sebut di hujung ayat, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pengasih. Jadi apa yang disebutkan oleh puan, saya tak tahu dia doktor ke apa tadi, yang bercakap tadi dalam video itu, mungkin sukarelawan kot Ustaz. Mungkin sukarelawan. Saya rasa betul lah. Cuba bayangkan kalau makanan yang kita confirm ni memang bangkai, memang tak sembelih. Ayam ni tak sembelih, daging tak sembelih, pun Allah kata fala ithma alaih, dalam keadaan terdesak. Ini kan pula makanan tu datang, kita tak tahu dia beli kat mana, dia masak macam mana, kita tak tahu. Tak tahu orang Islam yang sembelih ayam ni. Kita pun tak tahu, mungkin dia beli kat pasar dan sebenarnya kebanyakan supermarket, pasar-pasar pun banyak ada persejilan halal. Maknanya ayam tu datang yang dah disembelih. Terutamanya supermarket memang dia ada persejilan. Yang mungkin isunya kalau kita beli ayam di pasar yang di lambak tu, kalau kita beli dengan orang Islam, okeylah, kita tahu lah disembelih kat situ. Macam yang saya selalu jual kan. Dalam keadaan orang yang menerima makanan, dia tak tahu pun ayam ni sembelih atau tak. Tentu dia punya peratus untuk halal tu ada. Berbanding yang memang confirm bangkai sekalipun, Allah Ta'ala izinkan makan dalam keadaan terdesak. Ini kan pula yang tak pasti. Jadi macam puan tadi sebut, korang tahu tak, orang Malaysia ni, termasuklah yang bukan Islam, dia pun tahu hukum halal haram. Jadi mungkin kita anggarkan dia beli di tempat yang halal lah. Kan saya rasa satu isu yang jelas lah. Tak perlu ada keraguan tentang itu, terutamanya bila kita keadaan terdesak. Dan juga ada kaedah yang berkait dengan tadi, ad-darurah tubihul mahzurah, dia berkait dengan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ya. Keadaan darurat itu diukur dengan kadarnya. Jadi kalau setakat yang dibawa tu nasi satu bekas, takkan nak kata nasi tu tak halal. Oh, nasi ni sembelih ke tak sembelih? Terang-terang. Takkan nak kata nasi tu sembelih tak sembelih. Jadi tak timbul isu nasi boleh makan, mi pun sama. Jangan fikir pula dia buat mi ni prosesnya letak apa bahan itu. Tak payah fikir. Takut letak arak kot Ustaz. Tak payah fikir benda tu. Okey. Tak payah fikir. Jadi
daging. Biasanya orang bagi daging, lauk, ayam dalam satu pack makanan berapa banyak? Ada besar ni? Wah, tak ada. Biasanya boleh lah. Kadang maknanya lauk seketul lah. seketul kan. Kalau ayam tu mungkin seketul macam tu. Jadi itu sudah cukup untuk menepati apa yang dipanggil tu qadar bi qadariha. Makanan tu cukup sekadar untuk jaga nyawa. Saya nasihatkan kepada penerima-penerima makanan ni ambil dulu. Kalau katakan tak lalu nak makan ayam tu, makanlah nasi tu. Ambil sayur. Sebab ini satu kita kata bad impression lah kepada orang bukan Islam dari segi dakwah. Ya, betul. Mereka akan rasa Islam ni terlalu sempit sehingga mereka kata mungkin menyusahkan. Mungkin mereka akan benci pula. Orang Islam ni kita tolong dia pun macam ni pula dia buat. Jadi itu satu benda yang tidak sihat lah. Dia lebih pada stigma kot Ustaz. Ya, saya rasa. Stigma dah biasa. Kita tengok video Okey, ada video kedua. Itu baru video pertama kita react. Video kedua lebih menarik. Dia apa? Maidin, Mat. Pecah Maidin, dia kata pecahkan Maidin. Kat mana ni? Yang kata Shah Alam. Seri Murni ke? Satu kawasan dekat Taman Shah Seri Alam. Murni apa? Seri apa? Di kalangan orang ada 3 Seri Muda ke Seri Murni? Seri Muda. Hari tak makan. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Okey, dah dapat dipecahkan. Seronok ni. Assalamualaikum Terus. dan salam keluarga Malaysia. Saya amat tersentuh dan simpati dengan insiden bencana banjir teruk yang melanda, terutamanya ketika negara masih bergelut dengan wabak pandemik COVID-19. Cawangan Maidin Mat Seri Muda Shah Alam Selangor turut musnah akibat banjir pada 18 Disember 2021, hari Sabtu baru ni, dan mengakibatkan kerugian melebihi jutaan ringgit. Saya turut ingin memberi maklum balas mengenai insiden pecah masuk ke premis Maidin Mat tersebut yang hangat dibincangkan di media sosial, media tempatan dan sebagainya. Sejujurnya saya tidak menyokong perbuatan mencuri tersebut. Namun dalam keadaan darurat, mungkin mereka tiada pilihan dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut demi kelangsungan hidup. Dengan seikhlas hati, saya menghalalkan mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan niat meneruskan kelangsungan hidup akibat bantuan yang tiba lambat dan bukan dengan niat yang sebaliknya. Bersama kita memanjatkan doa kepada Allah agar mereka semua terselamat dan bencana banjir serta pandemik ini sedia pulih seperti biasa. Terima kasih. Allah tersentuh sangat Ustaz. Kalau semualah billionaire yang macam ni, peniaga usahawan apa, mencontohi sikap macam ni, senang. Maknanya ini yang patut dijadikan sebagai contoh lah. Betul. Bila kita kaya dah lebih dah, mana harta tu dah, kalau makan tu je keturunan tak habis. Dalam suasana macam ni lah sepatutnya kita menginfakkan harta kita. Tapi ini kes dia bukan masalah infak. Kesnya ialah orang pecah kedai. Pertama sekali tadi Cik cakap pasal soal haram-haram. Apa yang saya sebut tu ialah tentang hukum mengambil harta. Sebab dia berkaitan dengan harta. Harta ni bukan duit saja. Makanan harta, pakaian harta. Barang. So dalam bahasa Arab dia panggil mal ataupun jamak dia, plural dia amwal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu secara batil. Kalau ikutkan dalam ayat tu Allah kata seolah apa? Soalannya macam kalau kita makan harta haram, mana kita makan harta milik saudara kita. Macam inilah kita sebagai orang Islam yang beriman, macam mana perasaan kita kalau orang ambil harta kita? Kita rasa kita marah kan? Ya, betul. Begitulah perasaan kita bila kita ambil harta orang lain pun marah. Sebab tu jangan makan harta kamu sesama kamu secara batil, sama ada melalui penipuan, scammer kan? Yang duk mesej-mesej kata, "Ustaz, minta tolonglah apa kan?" Busy tak?
Busy tak? Busy tak? Itu ayat dia. Ayat biasa. Busy tak? Ayat template. Boleh tak tolong sikit rambut? Masukkan. Tu semua scammer macam ni dapat harta cara yang batil. Betul. Apa lagi? Berjudi, riba. Semua tu termasuk dalam kategori Dia kalau dia pinjam barang kawan ni Ustaz kan. Lepas tu dia tak pulang kata nanti pinjam. Lepas tu jadi harta dia. Lepas tu lama-lama senyap kan. Jadi harta sendiri. Jadi sendiri. Sama termasuk dalam ayat ni. Termasuk dalam kategori ayat ni. Man pulang man. Alamak. Dalam video tadi kita nampak jelas memang berlaku pecah masuk. Okey. Havoc lah. Direct. Dia pecahkan pintu tu. Dia jerit-jerit. Betul. Macam situasinya kita boleh agak mungkin mereka terdesak. Lapar sangat tu. Lapar, tak ada benda nak makan dah. Tak boleh dah. Dah tak ada urusan. Kalau kita kiaskan dengan suasana peperangan, samalah. Dalam waktu peperangan, kita jumpa makanan, kita jangan tanya, samunya ni aku lapar nak makan. Kita tak tahu pemilik dia siapa, makan je. Kalau kita ada peluang nak bayar kepada tuannya semula, bayar. Dan suasana seperti itu tak dikenakan had, hukum hudud. Tudra'u bisyubhat. Sayyidina Umar melihat yang dikatakan syubhat, tudra'u hudud bisyubhat, hukum hudud digugurkan ketika berlaku syubhat, termasuk suasana macam ni. Kita nak kata apa? Orang mencuri tu sebab nak kaya, orang tu mencuri sebab nak senang. Saya rasa tak. Mereka mencuri sebab lapar pasal anak nak minum susu. Dan keadaan yang terdesak. Okey, itu satu. Jangan sampai lepas ni asal ada sikit musibah pergi tuju kedai supermarket ni, pergi jom banjir tu kedai habis tak boleh lah. Tapi ni memang berjemaah Ustaz. Besar nampak ni. Saya tak pernah lagi dalam kita banyak situasi banjir tapi tak pernah lagi. Pecah secara berjemaah macam ni. Sebab itu kalau kita lihat dalam kenyataan video yang dikeluarkan oleh pemilik Maidin tadi, dia sebut kepada siapa yang terdesak dan mengambil untuk keperluan kelangsungan hidup. Betul. So, siapa-siapa dalam situasi macam ini, dia jangan mengambil kesempatan. Kan? Contohnya yang dia perlu susu. Yang dia perlukan roti. Pergi masuk dalam tu tengok ada baju. Cantik baju ni. Minyak wangi ke? Kan? Cantik baju mahal. Apa benda yang dia rasa barang-barang mewah yang dia boleh ambil. Itu tak boleh. Pasal kalau kita kata kelangsungan hidup, makanan, minuman. Keperluan. Makanan keperluan ni lah. Jangan pergi tengok ada charger handphone, ambil TV, ambil. Mana boleh, tak boleh lah. Tengok barang-barang elektrik, kata ni walaupun tak ada elektrik ni, tak apa, nanti esok dah okey, boleh pasang ni. Tak boleh tu Ustaz. Tak boleh. Dia berkait juga dengan bila keadaan darurat itu, tuqaddar biqadariha. Maknanya, dalam pada kita ambil barangan untuk kita, tengok juga kawan lain. Jangan ambil aku seorang, bawa balik. So, kita kena ada ni lah, ada timah rasa. Apatah lagi, owner kepada bisnes tu sendiri menghalalkan. Menghalalkan, dia hafalkan semua kan. Tapi saya menyarankan, kalau saya jadi tuan-tuan, saya jadi orang yang terlibat tadi, kalau esok-esok kita dah ada rezeki, kita pergi bayar balik. Korang-korang pun support Maidin lah, beli. Maknanya, kalau dia dah halal tu halal lah. Tapi maknanya kalau kita rasa kita nak bayar balik, cubalah pergi ke kaunter tu. Dulu saya masa banjir dah ambil barang-barang begini-begini dan cuba bayar berapa harga yang dianggarkan. Ataupun lepas ni support lah bisnes orang Islam. Betul. Macam ni kan. Kita support. Inilah mengajar kita betapa bersyukur lah. Kita kadang tengok balik rumah, tengok rumah kita ada kurang itu, kurang ini. Sebenarnya nasib kita sangat baik berbanding mereka yang hilang habis segala-gala kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya rasa itu saja. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng untuk kita mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.